Balik putaran realiti terbalik. Yaba, 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 putaran realiti terbalik. Balik putaran realiti terbalik. Yaba, 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 putaran realiti terbalik. Salam kata seru, satu hala tuju. Jangan salah laku, nanti tumpang malu. Jangan dongak atas, takut lain balas. Tentangan salah masuk, rentakan belahan rasa. Hentakan, rentakan, gerakan. Aku tak boleh goda, kepala ego berhantu. Sekarang boleh gola, siapalah lagi hantu. Sekarang tengok ni, putar belit yang dulu lalu jatuh terbalik. Sekarang lain, mau tumpang naik. Yang dulu pejam, kau tarik balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wihoo! Hi guys, welcome back to my channel Zah Hazris Journal of Goblin. Korang bersama dengan aku, Kit Hazris. Apa khabar korang semua? Aku harapkan korang sentiasa dalam keadaan sihat. Stay safe and stay healthy. Okay guys. Dalam video pada kali ini, aku nak ulas satu buah buku bersama-sama dengan korang. Kalau korang nak tahu buku apa, let's go! Okay, buku yang aku nak ulas untuk korang adalah siri cerita hantu yang bertajuk Puaka Guli. Penulisnya adalah saudara Bahrudin Bekri, terbitan daripada penerbit X dan juga PTS Media Group. Okay, aku ceritakan untuk korang sedikit mengenai buku Puaka Guli ni. Okay, sinopsis Puaka Guli ni pada awal cerita bermula tentang 3 orang sahabat, iaitu Halim, Jamali dan juga Syaril. Mereka ni sering kena kacau dengan bunyi aneh dekat atas bumbung tu lah. Bunyi macam, orang kata apa, bunyi guling yang tik, 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 tik. Akibat sering sangat kejadian tu berlaku dan berulang-ulang, Halim dia tak tahan sangat-sangat. Jadi dia dengan berani pergi meninjau sendiri apa benda yang ada dekat atas bumbung tu sampai mengacau mereka ni. Bila dia tengok sendiri apa yang benda yang jadi dekat atas bumbung tu, satu perkara ataupun insiden yang tak disangka-sangkakan, dan perkara itu juga telah membahayakan ramai orang yang berada di sekeliling dia. Akibat daripada tindakan Halim yang dia lepas dia melihat kejadian apa punca yang berlaku di atas bumbung kediaman mereka tu, benda ni, perkara ni tak habis dia saja. Muncul kisah lain di kampung Gandam, kisah misteri, dan dari situ muncul pula sekumpulan pelajar diketuai oleh Jumaat yang merancang bersama kawan-kawan lain untuk membuat kajian tentang insiden yang berlaku di kampung Gandam di Sarawak. Tentu korang rasa macam confused kan? Kejap, apa dia ni? Tadi cerita pasal Halim, ni cerita tiba-tiba pasal Jumaat pula dengan kawan-kawan dia menyiasat kampung Gandam pula kan? Okay, relax, cool korang, cool gengs. Sebenarnya cerita ni dia ada 2 garisan masa, 2 ataupun 3 tak salah aku, garisan masa yang dia bawa kepada cerita yang 10 tahun yang lepas, 6 bulan yang akan datang, dan 3 bulan macam tu lah. Dia, orang kata apa, sekejap penulis ni dia membawa kita pada satu timeline yang lain lah. Okey, masa ni 10 tahun yang kejadian yang Halim tu. Dia selepas 10 tahun muncul pula cerita pasal Jumaat dan bersama kawan-kawan ni nak mengaji.
cerita ni dia bersaling kait. Kalau korang rasa macam apa benda yang aku cerita ni, korang kena tahu, korang kena baca, sebab tu cerita ni menarik lah. Okey, untuk mengelakkan korang berasa macam aduh sakit kepala, apa benda yang aku merepek bagai ni, sebenarnya tak. Dia bersaling berkaitan, saling berhubung lah. Sebab tadi permulaan aku cakap pasal Halim dia siasat apa benda yang dia tengok kat bumbung tu kan. Bila aku cakap tadi, bila dia dah tengok tu, itulah yang merubah kejadian yang akan menyebabkan satu insiden yang berlaku, yang mengakibatkan keselamatan ataupun bahaya keadaan orang sekelilingnya. Jadi bahaya itulah yang membuatkan punca sekumpulan pelajar ini yang diketuai oleh Jumaat untuk menyiasat apa benda yang jadi di kampung Gandam di Sarawak ni. Sepanjang ekspedisi Jumaat bersama kawan-kawannya, mereka diuji dengan macam-macam dugaan, sama ada keadaan mereka dalam keadaan bahaya, keadaan menakutkan, segala-galanya mereka diuji supaya ujian tu menunjukkan amaran kepada mereka supaya menghentikan rancangan mereka itu. Kalau rasa macam nak lebih baik korang stop. Itulah orang kata apa, amaran untuk mereka supaya tak meneruskan, supaya mereka tak menyiasat apa benda perkara yang jadi. Tetapi insiden demi insiden yang berlaku tu seolah-olah tak ada penamatnya. Dia bagi berpadu-padu dia orang punya ujian. Tapi kan, siapa sangka sepanjang aktiviti mereka itu membawa kepada satu rasa yang sangat besar dan terbesar dan saling berkait rapat antara satu sama lain. Setiap insiden yang berlaku itu, dia ada connection antara satu sama lain dan ada jawapan di sebalik perkara-perkara yang jadi, yang menimpa mereka tu. Adakah pertanyaan mereka tu terjawab? Selamatkah mereka ni Apa rahsia yang tersimpan di sebalik sesuatu guli tersebut? Itu korang kena baca dan rasa apa perasaan aku bila baca buku ni. Untuk korang juga rasa. Apa pula pendapat aku yang best tentang buku ni? Okey, aku ceritakan dengan korang pendapat aku yang best tentang buku ni. Okey, yang pertama, iaitu dia menggunakan bahasa yang mudah difahami. Jangan risau, walaupun aku cerita tadi berlatarkan tentang di Kampung Gandam di negeri Sarawak, tak semestinya buku ni berceritakan tentang bahasa-bahasa negeri Sarawak je. Jangan risau, korang tetap boleh memahami bahasa yang digunakan. Sangat-sangat mudah. Santai je, relax, okey? Yang kedua yang aku rasa menarik tentang buku ni, aku suka walaupun buku ni bukan buku 100% tentang buku sejarah, tetapi penulis ni bijak. Dia boleh membawa pembaca untuk mengenali budaya-budaya ataupun culture yang ada pada negeri Sarawak lah kan. Dia bercerita-cerita tentang latar belakang, latar-latar tempat, latar-latar etnik-etnik yang ada di negeri Sarawak. Bagi aku benda ni interesting dan menarik. Sekurang-kurangnya kita pembaca boleh tahu lagi, macam ni. Okey, input yang ada dalam buku ni diterangkan oleh penulis tentang negeri Sarawak memang awesome, terbaik. Aku suka belajar benda-benda macam ni. Perkara lain yang aku rasa macam menarik tentang buku ni adalah dalam buku ni mempunyai fakta tentang sesuatu tempat ataupun sesuatu perkara, tak kisahlah sesuatu apa sekalipun, dia mempunyai nota kaki di bawah layan muka surat tu kan. Jadi dia menerangkan fakta tersebut mengenai tentang apa. Contoh dia pada muka surat 89, ada dialog iaitu Rosmalia bersama dengan Pak Imam. Rosmalia ni dia tanya, jin apa tu? Lepas tu Pak Imam ni jawab, jin Al-Gilan. Okey, dekat bawah ni dia ada penulis ada bagi nota kaki bagi tahu apa itu Al-Gilan. Jadi bagi aku menarik sekurang-kurangnya aku ada macam ilmu lain info lain yang bermanfaat untuk aku tahu. Sekarang aku nak kongsikan pula pendapat aku yang kurang menarik, yang tak best tentang buku ni. Okey, antara dia ada beberapa yang bagi aku rasa macam kurang menarik lah.
pada pandangan aku. Yang pertama, aku rasa macam perubahan pada cerita ni dengan membawa pada detik imbas kembali lah. Dia flashback sekejap-kejap waktu ni, keadaan sekarang ataupun keadaan yang dahulu macam tu. Pada situasi tu memang sesuatu yang bagus. Dia bermain dengan detik masa lah, timeline tu bagus. Cuma penulis dia tak berapa detailkan. Jadi aku sebagai pembaca agak kurang memahami. Aku agak lost lah. Macam aku cerita tadi, aku sekejap-kejap dia cerita macam ni, jap dia macam tu. Jadi dia terlalu cepat sangat perubahan imbas kembali tu, tak didetailkan. Jadi aku, kalau macam pendapat aku sebagai pembaca ni yang agak slow, aku rasa macam blur blank macam ni. Pada aku tak best bila aku baca buku ni adalah tentang dia kurang penekanan pada setiap babak tu. Bila kita bercerita tentang cerita seram, kita akan rasa macam, bagi akulah, bila aku baca ataupun tengok cerita seram, aku akan rasa macam takutlah, hold sekejap macam takut tak nak tengok ataupun stop sekejap baca kan, untuk ambil mood, macam redakan balik aku punya denyutan nadi yang dudak tu. Tapi buku ni dia ada, cuma dia tak hook, dia tak menyengat. Jadi aku kurang menikmati babak seram tu lah kan. Aku nak kongsi pula tentang pendapat aku tentang watak-watak yang ada dalam buku ni. Okey, setiap watak yang dihimpunkan dalam buku ni dia ada kekuatan masing-masing, dan itu adalah penguat lagi cerita ni. Yang kedua, mengumpulkan watak yang ada cerita tersembunyi dan masalah yang dihadapi, lalu mengakibatkan kesan pada watak-watak yang lain. Dan di situlah nampak setiap plot tu berkembang melalui watak-watak yang ada ni. Yang ketiga, cuma aku ada satu watak tu dia tidak berapa ditonjolkan, sedangkan watak tu aku rasa jika diasah, digarapkan dengan lebih kemas, pasti akan menjadikan jalan cerita tu menarik dan mendembarkan, walaupun itu cuma watak sampingan pada pendapat akulah. Selain tu, watak-watak yang ada dalam buku ni dia terlalu banyak, jadi agak sukar bagi aku sebagai pembaca untuk mengingati nama watak-watak tu sebab terlampau banyak. Nasib baiklah nama-nama watak yang penulis beri ni mudah untuk aku sebut dan untuk tahulah watak tu macam mana. Kalau dia bagi nama watak Mikael, Adrian, Zafril apa semua tu, jam aku juga nak ada nama watak ni macam mana apa semua ni kan. Tapi walaupun watak yang nama diberi pada watak ni simple, dia mencabar jugalah sebagai aku sebagai pembaca untuk nak selak balik, yang ni macam ni, watak ni macam ni kan, jalan cerita dia ada kat sini kan. Bila aku berhenti baca buku ni, dia agak memberikan kesukaran untuk akulah, untuk ingat balik, okey, watak ni dia ada, tadi aku berhenti dekat cerita macam ni, plot macam ni. Itu pada pandangan akulah. Okey gengs, itu saja perkongsian aku untuk video pada kali ini. Kalau korang suka dengan video aku, korang boleh like, korang boleh share, dan korang juga dialuk-alukan untuk komen di ruang di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, kita jumpa di next video akan datang. Bye bye.